Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Hal yang sangat berat kepada seorang arif billah, yakni yang mengenal Allah Azza wa Jalla, ialah berbicara dan duduk-duduk dengan manusia. Sebab itulah bila berkumpul 1000 arif dan jurubicaranya hanya seorang sahaja, dan dia itu pun memerlukan kekuatan seperti kekuatan para Nabi alaihimussalam. Betapa dia tidak memerlukan kekuatan seperti itu, sedang dia akan duduk di samping pelbagai ragam jenis manusia. Ada yang sempurna akalnya dan ada yang tidak. Dia terpaksa duduk dengan yang mukmin dan yang munafik. Tentulah dia akan merasakan penderitaan yang berat sekali. Terpaksa bersabar terhadap apa yang dibencinya. Dalam pada itu dia sentiasa akan terpelihara di dalam tugasnya itu dan terbantu, kerana dia sedang menjalankan tugas Allah dalam bicaranya dengan manusia. Dia tidak berbicara dengan kehendak jiwanya dan hawa nafsunya, atau dengan pilihannya sendiri dan kemahuannya, tetapi dia dipaksa untuk menyampaikan bicaranya itu. Maka sebab itulah dia akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Jika engkau hendak menjadi seorang arif billah, yakni mengenali Allah Ta'ala, maka hendaklah engkau buang ingatan manusia daripada hatimu yang berkaitan dengan mudarat dan manfaat. Kerana engkau tidak akan mengenali Allah melainkan dengan cara itulah. Ingatlah bahawa dunia itu memang boleh berada di tanganmu dan boleh ada di kantongmu, simpananmu. Menyimpannya pun boleh dengan sebab niat yang baik. Tetapi jika dia bersarang di hati, tidak dibolehkan. Berhentinya dunia itu di pintu hati boleh. Adapun masuknya dunia sampai di balik pintu tidak boleh. Memang dia, yakni dunia, tiada kebaikannya. Jadi jika terfana seorang hamba itu daripada dunia dan juga daripada manusia, menjadilah dunia itu seperti suatu perkara yang tiada dan terpadam pada mata hatinya. Hatinya tidak akan berubah bila ditimpa bahaya. Dia menyambut ketika datang perintah Allah Ta'ala lalu diturutinya, dan ketika datang larangan Allah Ta'ala lalu diberhentikannya. Dia tiada akan bercita-cita apapun dan tidak menginginkan apapun. Semua takdir tetap disambut oleh hatinya yang mencakup berbagai-bagai perubahan. Di mana kamu semua? Sedang mereka mengambil bermacam-macam ilmu lalu mengamalkannya. Wahai musuh Allah dan Rasulnya, wahai orang yang mengasingkan diri dari para hamba Allah, tahukah tidak bahawa kamu sekalian di dalam kezaliman yang nyata dan nifak yang jelas? Sampai bila kamu terus bergelimang dengan nifak? Wahai ulama dan orang zuhud, betapa banyak kamu telah bermuka-muka dengan raja dan sultan supaya kamu mendapat habuan dunia dan syahwatnya. Ingatlah bahawa kamu dan kebanyakan para raja pada zaman ini semuanya zalim dan khianat pada harta Allah Ta'ala dan para hambanya. Ya Allah, ya Tuhanku, patahkanlah kekuatan orang-orang munafik dan hinakanlah mereka, ataupun ampunkan mereka dan hapuskan orang-orang yang zalim, serta bersihkan bumi ini dari mereka semua, ataupun betulkanlah mereka. Amin. Muslimin dan
muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Setelah kita menyebut tentang bagaimana seseorang itu menegur dengan neraca keimanan, bahkan dalam semua perkara yang menjadi aturan hidupnya ialah perintah dan larangan, maka ini kehidupan orang mukmin. Manakala orang-orang arif pula, kita ada orang mukmin yang mengetahui hidupnya antara perintah dan larangan. Bukan beragamanya orang mukmin itu dengan mendisiplinkan diri dalam mengikut sejumlah perintah dan larangan. Tidak dinamakan mukmin sehingga dia menuruti perintah Allah dan meninggalkan larangannya, sehingga mereka mencapai atau mendaki ke tahap al-arif billah, orang yang mengenali Allah. Syekh Abdul Qadir menyebut secara ringkas, bagaimana kamu ingin menjadi orang yang arif billah? Satu perkara, bila mana kamu melihat manusia, kamu mengetahui mudarat dan manfaat tidak datang daripada mereka, melainkan datang dari Allah. Kita lihat siapa pun, dia orang kaya, dia orang ada kuasa, dia orang ada pengaruh, dia berketurunan hebat, ingat, dia tidak mendatangkan manfaat, dia tidak mendatangkan mudarat, melainkan dengan izin Allah. Bila kita mampu membuang pergantungan ataupun mengenali manusia dengan cara itu, maka ini arif billah, yang mengenali Allah. Kerana manusia menjadi hamba kepada siapa yang ditakutinya atau siapa yang diharapkannya. Kalau kita takut Allah dan kita mengharapkan Allah, benar kita hamba Allah. Tapi kalau kita takutkan manusia dan mengharapkannya, kita hamba manusia. Kalau kita takutkan nafsu kita dan harapkan nafsu kita, benar kita hamba nafsu. Kalau kita melihat wang ringgit itu mudarat dan manfaat, maka kita harta wang ringgit. Kita melihat semua benda dalam percaturan kehidupan kita dengan izin Allah, kemahuan Allah, takdir Allah, kuasa Allah dan ketentuannya. Makhluk tidak lain cuma ujian kepada kita. Semua makhluk-makhluk ni ujian. Kalaupun mereka mendatangkan mudarat secara sebab yang diizinkan oleh Allah, kalaupun mereka mendatangkan manfaat secara sebab yang diizinkan Allah, manfaat dan mudarat ini boleh saja Allah pindahkan kepada yang lain. Misal kata kita takut seseorang pukul kita, lalu kita meminta aman daripada mereka, tiba-tiba Allah jadikan mudarat itu daripada makhluk lain pula yang datang pukul kita, maka perkara sama berlaku. Maka ia tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itulah Allah mengajar kepada kita, oh semua ini makhluk Allah, dan semua ini akan melalui proses makhluk, hidup mati, datang pergi, muda tua, sihat sakit. Dan semua yang kita kenal manusia ni macam tu. Even raja paling besar, dia sihat, dia sakit, dia hidup kemudian dia mati, dia ada kemudian tidak ada, dia sebut namanya kemudian tenggelam. Kalau ini raja yang besar, apatah lagi makhluk yang lain. Lalu kita memahami mereka semua ini cuma makhluk yang didatangkan oleh Allah sebagai ujian keimanan pada kita. Sebab itu kita melihat yang mendatangkan manfaat Allah, yang mendatangkan mudarat Allah. An-nafi'ud dar. Kita baca Asma'ullahul Husna, antara nama Allah itu An-nafi', beri manfaat. Dan antara nama Allah Ad-daru, yang mendatangkan mudarat. Semuanya datang dari Allah. Kerana itu orang arif billah melihat sesuatu dalam perjalanan hidupnya, masalahnya dengan Allah, bukan masalahnya dengan makhluk. Sebab itu kata Fudail, kalau aku mendapati masalahku dengan pasanganku, masalahku dengan anakku, dengan kenderaanku, maka aku mengetahui ia adalah berpunca daripada masalahku dengan Allah. Kalau datang mudarat daripada manusia, maka kita tahu masalah kita sebenarnya datang ataupun berkait dengan Allah. Barangkali kita melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang, maka datang mudarat ini.
Maka Allah jadikan daripada sebab yang berbagai. Kenapa Allah jadikan sebab berbagai? Mudarat dan manfaat. Boleh saja Allah datangkan direct manfaat dari Allah, turun dari langit, turun duit pada kita, rezeki daripada Allah direct, tanpa melalui orang-orang ni, mak ayah kita, kawan-kawan kita. Baik manfaat atau mudarat. Kenapa tak langsung dari Allah? Supaya kita dengan mudah mengetahui dari Allah. Dan kita akan biarkan makhluk-makhluk bernama manusia. Tujuannya, bila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada manusia ini sebab, yang pertama ialah untuk menguji keimanan sendiri. Keimanan. Kan dunia ini ialah negeri ujian. Apakah kamu melihat manusia ini beri manfaat atau Allah? Allah beri kita satu lapisan hijab manusia. Ini satu hijab. Ataupun beberapa hijab. Manusia ini pada manusia ini pada manusia ini. Apakah kita mampu menembusi hijab tadi dengan keyakinan, kepercayaan kita pada Allah? Atau kita mungkin terduduk pada pintu manusia, lalu takut padanya, mengharap padanya. Ini ujian Allah supaya kita dapat melihat Allah dengan kesungguhan. Kerana Allah Ta'ala tidak mahu kita melihat Allah dengan main-main. Dengan sungguh kita mencari. Tuan-tuan, sesuatu Allah jadikan begini fitrah kita. Kalau kita dapat sesuatu kerana kita cari, seronoknya lain macam. Kita mengairkan, kita cari ikan. Dengan tuan-tuan pergi pasar beli ikan, walaupun dua-dua ni macam cari, tapi makin susah pencariannya, pengorbanannya, rasakan nikmatnya. Rasa nikmat. Kita pergi pasar beli sebako, dua bako, tak rasa apa. Bila kita pergi di laut, di sungai, di tasik, mengair, kadang-kadang kita mengharapkan benda itu datang, dapat. Lihat bagaimana telusnya pergantungan kita dengan Allah. Tuan-tuan, kita kalau beli buah kat pasar, biasa je. Jiwa ni tidak berfikir apa-apa. Tapi cuba kita tanam pokok tu sampai berbuah. Bagaimana hati kita dengan Allah? Kita datang, tengok pokok tu besar, Masya Allah dah besar. Tengok datang penyakit, ya Allah lindungilah. Lihat kita bagaimana dialog kita dengan Allah berterusan. Maka mencari menjadikan manusia gembira. Kerana Allah jadikan sifat manusia mencari. Hatta jodoh pun kita cari, menggembirakan kita sebab kita cari. Kalau datang macam tu, kita tak akan rasa. Datang cabaran-cabaran, kerana manusia ini, dia seronok peroleh sesuatu dengan cabaran. Sebab itu kita suka berlomba, kita suka bertanding, kita suka peraduan, kerana menjadikan hati kita ini bergantung kepada Allah. Sesudah kita mengetahui kita tidak mampu untuk menentukan menang atau kalah melainkan Allah. Maka kerana itu Allah jadikan sebab-sebab ini sebagai ujian. Tapi kalau kita faham, kalau kita memahami sebab dan musabbib, sebab dan pembuat sebab, Allah yang buat sebab. Buktinya, sebab yang datangnya apa yang kita nak, sebab ini boleh hilang. Lalu Allah datangkan sebab yang lain, dan sebab ini juga boleh hilang. Dahulu mungkin yang tanggung kita mak ayah. Ayah lah tanggung. Ayah pun mati, mak ambil alih. Mak pun mati, abang sulung pula ambil alih. Abang pula mati, mungkin sahabat-sahabat kita ambil alih. Demikian Allah tak jadikan sebab itu mustaqiran, menetap pada suatu tempat. Allah tak jadikan sebab itu menetap, kerana ia bukan puncanya. Sebab itu bukanlah asasnya. Kalau ia asas, Allah jadikan sebab tu mengekor je kita kat mana kita pergi. Sebab itu cuma diletakkan ujian oleh Allah SWT. Kadang-kadang sebab rezeki kita daripada mak ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita. Kadang-kadang sebabnya datang daripada perkara yang kita tak pernah jangka. Baik, orang arif billah, bila kita kata orang arif billah, dia buang pergantungan dengan makhluk sudut mana? Manfaat dan mudarat. Dan bila mana mereka nak berbicara, itu keadaan yang paling suka bagi mereka. Kerana mereka lebih suka diam. Bicara bererti setiap perkataan itu hisap. Tidak sebagaimana orang yang hidupnya bermain-main, dia boleh berbicara sesuka hati dia.
Dia nak hina Tuhan, dia nak hina Nabi, dia nak hina orang baik. Dia berbicara ikut dia. Dia nak cabar orang tu, dia nak cabar orang ni, dia nak tunjuk dia jahat ke, nak tunjuk dia something atau sebagainya. Kerana orang ni tidak pernah muhasabah atau hisap perkataan yang keluar daripada mulut dia. Orang arif billah, kadang mereka, sifat mereka kata ulama, mereka menegakkan apa yang Allah perintahkan. Sebab itu disebut arif billah. Mereka bukan tegakkan nafsu mereka. Mereka bukan tegakkan kehendak mereka. Mereka tegakkan kehendak Allah. Mereka utusan Allah. Dengan maksud apa yang mereka akan katakan, ini dari Allah. Dan mereka ini mempunyai sifat sentiasa melazimi ketaatan pada Allah dan menjauhi segala maksiat, dan sentiasa berpaling daripada kelazatan dan syahwat yang mengganggu hubungan dengan Allah. Mereka bimbang dalam percakapan mereka itu ada syahwat. Dalam percakapan mereka itu ada dosa. Dalam percakapan itu tidak memenuhi piawaian taat. Maka ini akan menjatuhkan kedudukan mereka. Sebab mereka arif billah ini, kata ulama, man tawala ta'atuhu min ghairi takhallulin maksiyah. Min ghairi takhalluli maksiyatin. Sebab keadaan orang arif billah, mereka ni ialah orang senantiasa nak taat pada Allah tanpa ada sebarang pencampuran dengan maksiat. Sebab itu bercakap satu benda yang susah bagi mereka. Satu benda yang akan menjadikan nilai mereka akan jatuh di sisi Allah atau naik. Dalam hadis Nabi kata, ada seorang, dia bercakap satu perkataan, tapi perkataan itu membawa pada redha Allah, maka Allah mengangkat kedudukannya setinggi tanpa dijangka. Dan ada seseorang pula, dia bercakap dengan satu perkataan yang dia tidak pernah ambil peduli, yang membawa kemurkaan Allah, maka Allah jatuhkan dia sejauh-jauhnya dalam neraka. Ia berkaitan dengan satu perkataan. Contoh, kalau Fir'aun dengan satu perkataan, dia kata, aku Tuhanmu yang besar, maka dilaknat sampai bila-bila. Qarun dengan satu perkataan, harta ini dari usaha aku, maka dilaknat sampai bila-bila. Ia berkaitan dengan satu perkataan yang akan menjadi nilai naik atau turun kita. Kalau dikatakan pada kita, sebut satu perkataan yang dengannya kamu naik ataupun turun. Wa imma kita memilih zikir subhanallah, satu perkataan, atau kita memilih maki, satu perkataan, dan jaraknya timur dan barat. Oleh sebab itu, setiap perkataan membimbangkan kita. Banyak perkara yang berlaku dalam hidup kita kerana perkataan kita, bukan kerana perbuatan orang pada kita, perkataan kita. Tentang kalau kita muhasabah selama ni kita hidup, yang kita tergelincir, tergolek, terjatuh, terbungkam, ingat balik apa yang kita cakap sebelum itu. Yang sebelum ini tiba-tiba kita diperbodohkan, kita ditipu, ingat semula perkataan kita. Setiap kali kita buat salah, ba'da istighfari lillah, lepas kita istighfar kepada Allah, ingat perkataan apa yang aku sebut. Tentang kita kalau sakit, kita akan ingat makan apa yang kita makan akhir sekali. Kita kalau sakit lah, doktor tanya, tadi awak makan apa? Kita pun ingat apa yang kita makan akhir tadi. Saya rasa saya minum air 100 plus. Itu saya punya gula naik lain macam. Jadi kita jauhi dia. Saya rasa tadi saya mungkin makan pulut mangga, itu rasa sakit urat. Dan doktor pun bila dia buat, kita katakan autopsi bedah siasat, dia akan cek jenazah ni apakah makanan terakhir dia makan. Dia akan cek, kerana ia mungkin berkaitan dengan punca dia makanan. Bagi kita orang beriman, yang kita cek apakah perkataan kita. Sebab perkataan itu dihisap. Perkara paling banyak yang keluar daripada kita ialah perkataan. Siang hari, siang malam, pagi petang, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, kawan-kawan kita, dengan musuh kita. Sebab itu mana-mana media untuk menzahirkan perkataan mendapat sambutan, Facebook, IG, semua ini menzahirkan perkataan kita. Ya, kalau tujuan kita nak tarik perhatian orang dan sebagainya, ya, perkataan itu satu perkara yang besar sebenarnya. Lepas
Lepas tu saya katakan, kalau hari ni berlaku sesuatu pada saya, kalau hari ni berlaku sesuatu pada tuan-tuan, ingat perkataan apa yang kita sebut. Jatuh lubang kereta kita. Apa perkataan kita sebut? Mungkin kita rasa kita lah pandai-pandai memandu. Mungkin. Maka Allah pun tegur kita. Perkataan ini kalau kita hisap dan muhasabah, dia teguran Allah. Kalau kita tak peduli, maka ia adalah kemurkaan Allah. Maksudnya, kalau saya berlaku sesuatu pada saya, maka kita akan berinnalillah, kemudian kita akan beristighfar. Kerana setiap kesusahan itu ialah duka cita. Dan untuk keluar daripada duka cita ialah istighfar. Dan setiap musibah itu kerana perbuatan tangan kita. Wa ma asabaka min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa pun yang menimpa kamu kerana perbuatan kamu, itu pun Allah dah maafkan banyak. Yang kena cuma sikit. Patut kita kena 100%, Allah bagi 10% je, supaya kita ada waktu muhasabah. Maka bila berlaku macam tu, kalau sekiranya setiap apa yang Allah timpakan pada kita, kita berhenti dengan muhasabah, itu tanda teguran Allah, dan itu tanda Allah nak kebaikan pada kita. Tapi orang jadi tak muhasabah ni, lalu mengulangi perkataan kedua, ketiga dan seterusnya, itu tanda murka Allah. Allah nak biarkan dia binasa dengan perkataan dia. Akhirnya kita tengok ramai mana orang yang binasa dengan perkataan dia. Yang nak main tinju, belum main tinju, dia cakap macam-macam, maka Allah binasakan dia dengan perkataan dia. Allah hina dia dengan perkataan. Yang berperang pun sama, maka Allah binasakan dia dengan perkataan. Yang dia kata, ni musuh saya akan penggal kepala dan jadikan sebagai bola sepak. Ada satu grup cakap sombong, saya akan berperang, saya akan jadikan kepalanya sebagai bola sepak. Last kali perang berlaku, dia lari dah, keluar daripada Ukraine, pergi Poland. Rupanya penakut. Dia cakap gegar, saya pastikan saya penggal kepala ni, saya akan jadikan dia sebagai bola untuk saya sepak. Tapi berlaku perang, dia cabut lagi dah. Lihat bagaimana perkataan itu menjatuhkan aib dia, memalukan dia. Dan kita ambil sebahagian daripada, kalau saya katakan, kita bacalah sejarah, Allah rakamkan dalam Quran perkataan mereka. Apa perkataan mereka yang melawan Nabi-Nabi, yang melawan Rasul-Rasul? Bila mereka berkata Nabi itu bodoh, bila mereka berkata Nabi itu gila, bila mereka berkata Nabi itu sekian-sekian, dengan perkataan mereka Allah laknat sampai kiamat. Sama juga kita bila kita bercakap, hati-hati dengan perkataan kita. Kalau itu orang arif billah paling bimbang, setiap perkataan yang dikeluarkan akan menjadi satu wabal, hukuman kepada Allah. Sebab itu mereka berhati-hati, dan mereka memerlukan kekuatan pada Nabi. Apa maksud kekuatan pada Nabi? Perlindungan. Tuan-tuan, kalau kita sebut para Nabi, kita panggil maksumun, maksum. Para arif billah atau mereka disebut wali Allah, kita panggil mereka mahfuzun, dipelihara oleh Allah. Tetapi para Nabi maksum itu wajib. Wajib Allah pelihara semua Nabi-Nabi daripada buat perkara yang tak baik, maksiat. Sebab mereka maksum. Tapi para wali Allah ini harus bagi Allah menjaga mereka. Ya, kadang-kadang mereka terjebak juga. Sebab itu ditanya pada Junaid Al-Baghdadi, apakah wali Allah buat maksiat? Ya, kadang-kadang. Tapi dia akan cepat istighfar dan kembali pada posisi dia. Umpama kita kata, ada tak orang profesional mungkin tergelincir? Mungkin. Tapi dia dengan cepat ambil balik. Dia lomba motor, memang dia dah expert. Dia tergelincir tak? Tergelincir. Dia pun terbabas. Tapi dia cepat ambil balik untuk kejar balik. Akhirnya dia boleh menang balik. Kerana penjagaan Allah pada mereka bukanlah bersifat wajib. Adapun pada Nabi, Allah jaga mereka. Tidak terkeluar daripada para Nabi apa pun maksiat, walau kecil. Kerana mereka Nabi, dipanggil ismah. Adapun para arif billah, para wali, mereka mungkin buat salah. Tapi mereka bimbang salah yang mereka tak sedar. Salah sedar tak apa. Orang macam kita, tuan-tuan, tak peduli sangat sedar ke tak sedar. Sebab tu kita boleh ulang dengan cepat. Hari ni buat, minta maaf, esok buat lagi. Sebab sebenarnya kita tak sedar kesalahan yang kita buat. Tetapi orang yang arif billah, mereka sedar. Sebab tu bila mereka berhadapan dengan orang, mereka perlukan kekuatan pada Nabi, yakni perlindungan Allah pada mereka.
Dan bila mereka bercakap depan mereka ni orang munafik, ada orang mukmin, ada orang lemah akal, ada semua ada. Mereka perlu tahu perkataan yang sesuai untuk semua orang tu. Dan keadaan orang munafik tak akan ambil kesempatan daripada perkataan mereka. Orang jahil tak merasa nilai perkataan mereka. Atau orang berilmu tak dapat manfaat daripada apa yang mereka dengar. Sebab itu orang arif billah dalam percakapan mereka, dia merangkumi semua orang. Percakapan dia tidak membuka ruang munafik mengambil kesempatan dari kelemahan dia. Dan memberi faedah kepada setiap orang mukmin, dan memberi faham bagi setiap orang yang jahil. Sebab itu percakapan mereka cukup jelas. Dan mereka ini, kata Syekh Abdul Qadir, sentiasa terbeban bila berhadapan dengan orang. Kenapa? Mereka perlu bercakap suatu benda yang orang ni kena faham sampai kenal Allah. Tentang para Nabi, kita ambil contoh Nabi kita Muhammad SAW. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'adal kalam salasa marrat. Rasulullah bila bercakap, Nabi ulang 3 kali. Hatta yufham, sampai dipahami. Nabi cakap. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak cakap banyak. Nabi bagi setiap pertemuan, Nabi tak cakap banyak. Kerana fokus Rasulullah nak suruh orang ni faham. Bukan nak banyak, nak faham. Yang kedua, fokus Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya orang ni tahu apa nak buat. Sebab setiap perkataan membawa pada perbuatan, bukan simpanan. Kita dengar orang bercakap untuk simpan. Lalu banyak mana perkataan yang kita simpan tanpa kita buat. Rasulullah SAW waktu dia bercakap dengan sahabat, yang pertama baginda bercakap apa yang Allah perintah. Itu jelas. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tak bercakap pada keinginan hawa nafsunya, kemenangan hawa nafsunya, tetapi ia wahyu, yang perintah Allah. Rasulullah tak bercakap untuk menangkan nafsu dia, tapi perintah Allah. Dan yang kedua, bila Rasulullah cakap, Rasulullah nak suruh sahabat faham. Sebab itu a'ada kalamahu thalathan hatta yufham. Kata Aisyah, Nabi ulang cakap, ulang 3 kali untuk faham. Yang ketiga, Rasulullah SAW bila dia suruh bercakap, Nabi nak suruh orang beramal. Beramal mesti. Sehingga turun ayat, Allah ingatkan semua beriman. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu kata apa yang kamu tak buat? Besar kebencian di sisi Allah bila mana kamu tak buat apa yang kamu katakan. Rasulullah nak suruh sahabat faham, sahabat beramal. Yang keempat, Rasulullah dalam percakapannya nak suruh sahabat sampaikan. Tak ada seorang sahabat yang dengar daripada Rasulullah melainkan mereka menyampaikan. Kalau tidak, masukkan hadis itu sampai pada kita hari ini. Kata hadis-hadis Rasulullah SAW sampai kepada kita hari ini. Kenapa? Kerana para sahabat kerjanya menyampaikan. Dalam seni percakapan Rasulullah, disiplin, pertama Nabi tak bercakap melainkan apa yang Allah perintah. Bukan dari duduk bahagian nafsu Rasulullah. Yang kedua, Nabi SAW cakap nak suruh orang faham. Buat apa kita bercakap nak suruh orang nampak kita hebat, tapi dia tak faham. Oh, hebat dia. Dia punya ayat-ayat dia. Dia punya sastra tinggi. Awak faham? Saya tak faham, hebat sangat. Maka itu tak ada faedah. Sebab itu kata Rasul, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang bercakap sesuatu yang orang tak faham, untuk dia dipuji sebagai orang hebat. Bersastra konong, atau berpujangga konong, berfalsafah konongnya. Apa orang faham? Tak faham. Akhirnya Allah jadikan golongan falsafah, mereka ini terhijab daripada manusia. Mereka tak boleh beri faedah pada orang. Sebab mereka bila bercakap orang tak faham. Dia punya falsafah. Duduklah seorang-seorang. Berfalsafahlah dengan dinding. Berfalsafahlah dengan meja, dengan cawan, dengan pinggan. Sehingga ahli falsafah dia abandon ataupun mahjur, terbuang. Sebab dia tak bercakap benda yang orang faham. Dia nak suruh orang faham dia. Orang bercakap, dia akan memahami orang tu. Tentu orang yang dia nak suruh nampak hebat, dia nak suruh orang faham dia. Awak kena faham saya. Tapi orang yang memang nak berikan kebaikan pada orang, dia nak fahamkan orang lain. Bukan dia nak suruh orang faham dia. Saya bercakap tak bahasa belik-belik, awak kena cuba faham saya.
Sebab manusia tak ada masa untuk faham orang. Dan itu bukan kerja Nabi-Nabi nak ajar orang faham kata-kata Nabi. Nabi nak faham manusia. Nabi nak Rasulullah SAW memahami mereka. Sebab itu Nabi kata apa? Bila Rasulullah SAW mengajar kepada kita dalam percakapan, dalam penyampaian, Nabi tekankan apa? Rasulullah tekankan apa yang disampaikan itu jelas. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa al-balaghul mubin." Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan menyampaikan dengan jelas. Kalau orang tu tak faham, Nabi ulang. Nabi tak kata fahamlah sendiri buat kamu ke apa. Rasulullah tak bazirkan masa orang untuk ajar orang faham dia. Rasulullah memahami orang. Nabi sama-sama memahami kehendak manusia. Dan itulah kehebatan para Rasul. Rasulullah faham. Ada seorang sahabat, dia bengkak matanya. Maka dia makan ke rumah. Dia makan ke rumah. Kata Rasulullah SAW, makan ke rumah. Kan bengkak mata tu. Dia kata mata bengkak, mulut tak bengkak. Makan. Rasulullah hulur dengan ambil. Ada orang, tuan-tuan sekalian, ada penyakit dia kena pantang. Tapi ada waktu pantang-pantang tu dia nak makan juga. Ambil lah makan. Dia orang berpantang, dia kalau straight sangat pun tak boleh juga. Straight sangat. Ada waktu kita ulang ambil makan, tak apa makan. Ni panggil cheat day lah. Hari-hari yang bebas sikit. Macam orang diet juga. Ada hari kita nampak dia diet, ada yang nampak dia macam selera, kita hulur je kat dia. Rasulullah SAW ketawa melihat sahabat ini, yang ternyata dia bila mata bengkak, dia makan, dia tak boleh kunyah kuat, matanya akan bagi efek. Tapi oleh kerana dia nak makan sangat sedap, Rasulullah ambil lagi. Kan Rasulullah memahami dia. Rasulullah faham. Rasulullah bila duduk dengan sahabat, Nabi faham, tengok muka tahu lapar ni, Nabi tahu. Bila Abu Hurairah datang tanya Rasulullah, Abu Hurairah kata, saya ni lapar, macam mana cara nak suruh kenyang? Saya akan tanya sahabat-sahabat, mudah-mudahan dia ajak saya datang rumah makan. Maka jumpa Abu Bakar tanya, ya Abu Bakar, ini soal, saya ada soal tentang wahyu ni, apakah maksud dia? Abu Bakar pun jawab. Abu Bakar tak faham. Lalu jumpa Umar Al-Khattab, ya Umar ada soalan. Kemudian Umar jawab. Dah. Umar tak faham. Sampai jumpa Rasulullah. Nabi tengok, oh kamu lapar jangan ikut aku. Ada orang bukan nak tanya soalan pun, dia ada hajat lain. Kadang-kadang hajatnya untuk dia dekat saja. Dia bukan nak tanya, dia pun tahu jawapan tu mungkin. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya pergi ke rumah baginda dan minta makanan apa yang ada. Maka ada satu bejana susu, bekas susu. Maka Abu pun bawa daripada rumah Nabi SAW. Kemudian Rasulullah kata, Abu Hurairah, pergi panggil orang masjid. Kan Rasulullah bukan sahaja faham Abu Hurairah, dia juga tahu tentang orang masjid yang tak makan lagi. Dia bukan sekadar faham Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah panggil sekalian orang masjid yang merupakan ahli suffah, yang tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Maka Rasulullah SAW menyuruh satu persatu minum. Dan sesudah itu kata Rasulullah, siapa lagi yang tinggal? Lalu kata Abu Hurairah, saya dan tuan. Lalu kata Rasulullah, minum dulu. Walaupun Rasulullah boleh minum dulu, Nabi berhak untuk minum dulu, kerana dia Rasulullah. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Dan Nabi itu lebih patut diutamakan daripada orang beriman, daripada mengutamakan diri mereka. Ya, sepakat ulama tentang Nabi SAW, Rasulullah perlu diutamakan dalam semua hal. Tetapi Rasulullah, walaupun itu hak Rasulullah yang Allah beri, tapi Nabi memahami kehendak manusia. Nabi tahu Abu Hurairah jauh lebih inginkan minum tadi. Kata Rasulullah minum. Abu Hurairah pun minum. Nabi faham ia belum cukup. Nabi kata minum lagi. Isyrab. Maka dia minum. Rasulullah faham belum cukup. Nabi kata minum sampai 10 kali. Dan hadis ni bab sunat kita suruh orang tambah. Tambah lagi. Biar kita sunat. Khususnya kalau kita owner, tuan rumah, kita pemilik makanan. Sebab kadang-kadang orang makan ni dia malu, takut tak cukup. Tengok benda ni mahal, dia pun bimbang macam-macam lah. Dia takut ni kena bayar banyak pula.
Tapi kalau orang tu kata, makan lagi, makan tambah. Ni si akak seekor kau cukup ni, ambil lagi 5 ekor. Sunat kita sebut macam tu, supaya dia, orang ni makan dengan baik, ataupun makan dengan puas. Rasulullah suruh minum, sehingga Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, aku tak dapati ada tempat lagi nak letak. Habis dah, celah-celah pun masuk belaka dah. Dah tak ada tempat untuk dimasukkan lagi susu. Maka Rasulullah pun tersenyum. Lihat bagaimana Rasulullah faham. Sebab itu Rasulullah dalam bercakap, bertutur, Nabi faham orang tu. Ada orang yang perlu percakapan yang sikit je, dia tak perlu banyak. Ada yang perlu percakapan lebih lanjut. Ada yang perlu percakapan secara khusus, individu. Ada yang perlukan percakapan sekian begini. Maka ini kehebatan Rasulullah dalam memahami manusia. Itu seni kita bercakap. Bahawa kita bercakap apa yang Allah perintahkan. Kita bercakap nak suruh orang faham. Dan kita juga bercakap supaya orang faham, beramal dengan apa yang dia faham. Dan kita nak juga supaya dia menyampaikan. Kerana ia kebaikan. Asas ini kita membina cara bercakap. Cara Nabi SAW dan inilah cara wali. Cara arif billah. Sebab itu bila mereka bercakap, Allah bantu dan Allah tolong. Perkataan mereka Allah bantu. Walaupun ada perkataan agak susah nak bercakap. Dan ada kadang-kadang kita nak menyatakan suatu benda agak sukar. Tapi perintah Allahnya begitu. Maka sampaikan, mudah-mudahan orang faham. Sebab itu Rasulullah SAW menyatakan, Rubba muballighin aw amin sami'. Barangkali yang disampaikan lebih faham daripada yang mendengar. Rasulullah SAW apa sebab? Bila Rasulullah SAW berceramah, Nabi akan kata begini, liyuballighi syahid minkumul ghaib. Yang ada kat sini, sampaikan pada yang tak ada. Apa sebab? Antara sebabnya supaya ilmu tu bercambah. Ada sebab lain. Kadang-kala yang dengar tu tak berapa faham. Tak faham. Maka dengan dia ulang ilmu yang dia dengar kepada orang lain, dia mungkin boleh faham. Dan mungkin juga orang yang disampaikan ilmu tadi lebih faham daripada dia, akhir dia pun faham. Tadi Rasulullah kata begini. Oh, maksudnya begini yang disampaikan tadi. Kita kena tahu tuan-tuan, yang dengar depan ini tak sama pemahaman, tak sama. Tak mungkin sama. Ada yang mampu mencatat banyak, ada yang sikit. Yang mencatat banyak bukan maknanya dia paling faham. Tapi yang membacanya pula faham. Barangkali yang membacanya juga kurang fahamnya, sehingga disampaikan pada orang lain, dia forwardkan pada orang lain, orang tu lebih faham dan diulas. Akhirnya begitu proses ilmu dalam Islam. Apapun ini, dia arif billah. Bila mereka bercakap bukan dengan kerelaan mereka, bukan kerasa terpaksa. Apa maksud rasa terpaksa? Tentu ini benda yang menakutkan. Ia hisab. Sebab itu kalau berkumpul puluhan orang arif, cuma seorang bercakap. Bila Luqmanul Hakim, dia ahli bijaksana, maka setiap orang bercakap dengan, bila ada masalah akan tanya dia, bila ada masalah akan rujuk pada dia. Sehinggalah Nabi Allah Daud AS diutuskan. Bila Nabi Allah Daud diutuskan dan baginda menjadi rasul dan baginda menjadi pemerintah, maka kata Luqman, berhenti bercakap. Kerana sudah ada yang lebih layak bercakap daripada aku, maka dia tak nak cakap. Ini Fudail bin Iyad. Ibrahim bin Adhan tidak mau bercakap kerana katanya sudah ada yang boleh bercakap bagi pihak aku. Cukup. Kita lihat, mereka bukan bersaing untuk tunjuk pandai. Tapi bagi mereka, kalau sudah ada yang menyampaikan amanah, maka selamat. Mereka rasa selamat. Sebab itu Daud At-Ta'i rahmatullahi alaih, anak murid kepada Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah dia ada beberapa anak murid yang memang alim. Seperti Zufar ataupun Zufur, seperti Muhammad Hasan Syaibani, seperti Abu Yusuf Syaibani, dan juga Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i antara orang alim besar. Maka bila bertanya pada gurunya, Imam, apa lagi aku perlu buat? Sebab dia antara yang mengambil kebanyakan ilmu Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, sekarang ialah beramal. Bertanya tentang apa lagi ilmu yang perlu aku pelajari? Tidak, sekarang masanya untuk beramal. Maka Daud Ta'i mengambil nasihat gurunya, amal.
Amalnya menjadikan dia lebih sibuk daripada menyampaikan. Dia amal. Lalu beliau berkata, al-yawm inqata'al jawab. Hari ini tidak akan ada jawapan daripada aku. Kalau kamu nak jawapan itu sudah ada pada orang lain. Tapi bukan daripada aku. Kerana sibuk beramal. Satu ketika, seorang menyangka bahawa Daud At-Tai bukan orang alim. Kerana dia sibuk beramal. Tak nampak macam sahabatnya Muhammad Hasan Syaibani. Tidak juga Abu Yusuf. Tidak juga Zufar. Hatta Zufar membawa aliran mazhabnya sendiri. Itu anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, ada seperti Imam Muzani, dia mula membawa kefahamannya sendiri. Walaupun beliau anak murid kanan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sehingga dia terkenal dengan mazhabnya sendiri, mazhab Al-Muzani. Walaupun banyak fatwa terikat dengan mazhab Syafi'i. Jadi setiap ulama mazhab dia ada anak-anak muridnya yang mungkin akan menzahirkan mazhab sendiri. Kerana kealiman mereka, atau kerana mereka berpendapat lain daripada guru mereka. Itu satu benda biasa. Maka ini Daud At-Tai yang terkenal dengan sufi sesudah faqih. Lalu orang pun kata, ni pandai tak pandai? Maka mereka uji dengan tanya satu soalan. Kata Daud, aku dah tak nak jawab. Yang jawab orang lain. Kerana mereka rasa kalau orang lain dah jawab, boleh jawab, kenapa aku nak sibuk menjawab? Mereka mendiamkan kerana mereka lihat ada dah menjalankan amanah. Dan mereka tidak mahu bersaing sehingga rasa sombong dan takabur. Tapi orang ni nak uji juga dia. Tanya asal dia. Maka beliau pun menjawab. Dalam masalah ini ada 18 pendapat. Maka beliau ulang satu persatu pendapat dengan dalil masing-masing. Untuk menunjukkan dia seorang mausi'i atau dipanggil ensiklopedia. Dia boleh jawab setiap pandangan tadi dengan dalilnya. Dalil. Orang yang cuma tahu satu mazhab, dia belum ahli. Bukan masalah berpegang, pengetahuan. Berpegang ya. Kita cerita pengetahuan. Pengetahuan, bila mereka mengetahui setiap masalah ini ada beberapa pendapat, dan setiap pendapat itu ada dalilnya, dan siapa pendukungnya, siapa penyebarnya, maka ini benar-benar orang yang disebut ensiklopedia, mausu'i. Maka ini Daud At-Tai. Ditanya satu soalan, jawab 18 pendapat. Ya, aku beritahu setiap pendapat, siapa yang menyatakannya, apa dalilnya. Makanya orang tak berani lagi tanya beliau. Tapi ini cerita bagaimana bagi mereka kalau dah ada orang cakap, mereka tak nak cakap. Itu yang kita cerita tentang Luqmanul Hakim. Itu yang kita ceritakan tentang Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham, Daud At-Tai. Kesemua kisah orang-orang yang merasakan kalau ada dah jawab, sila. Bila Abdullah bin Mas'ud, dia ada pendapat, Uthman bin Affan ada pendapat. Beliau berpendapat bahawa orang yang menunaikan ibadat haji, waktu mana dia berada di Arafah atau berada di Mina, maka dia melakukan solat qasar sebagaimana Rasulullah lakukan. Tapi Uthman berpendapat lain. Qasar itu cuma orang musafir, orang yang sudah bermukim di Mekah. Maka dia perlu melakukan dengan sempurna. Walaupun melakukan solat jamak, tapi jamak yang sempurna. Ini yang kalau tuan-tuan pergi haji berlaku kekhilafan ini. Jadi ada orang walaupun dia duduk Mekah dah lama, kita kalau duduk Mekah lebih pada 3 hari, kita panggil mukim. Orang yang mendatang, baru datang, maka ini musafir. Bila kita berada di Arafah, kita akan solat zuhur dan asar secara jamak takdim, disunatkan. Itu yang Rasul lakukan. Nabi SAW melakukannya dua-dua, jamak dan qasar. Tapi kita, tuan-tuan, bila kita buat sebagai jemaah Malaysia duduk Mekah lama, kita akan buat 4-4. Kenapa? Sebab kita tak musafir, kita cuma jamak, kan itu yang Rasulullah buat jamak. Adapun memendekkannya, kita tidak ada alasan musafir. Itu yang kita pegang fatwa. Dan ini fatwa pada semua jemaah haji Malaysia dan yang berpegang dan orang yang berpegang dengannya. Kerana bila Uthman radhiyallahu ta'ala mengatakan, kamu dah bermukim di Mekah, kamu tak boleh qasar. Abdullah Mas'ud kata, tak, qasar ini bukan kerana musafir, tapi kerana ibadat. Tak nak dipanggil kerana nusuk atau ibadat. Khilaf mereka. Tetapi bila Abdullah bin Mas'ud mengetahui Uthman itu pemerintah, maka beliau tidak mahu jadikan kekhilafannya membingungkan umat, maka beliau diam. Maka cukup fatwa Uthman.
Dan Uthman bukanlah calon-calon orang, juga orang alim. Lihat bagaimana kebijaksanaan seorang alim. Kita tuan-tuan kadang-kadang bila pemerintah dah keluarkan fatwa, maka kalau fatwa kita mula membengongkan orang, sebaiknya kita diam. Tak ada manfaat banyak. Sebab mereka pemerintah keluarkan fatwa dengan ada penguatkuasaannya sekali. Maka biarkan mereka. Agama sudah terjaga dengan fatwa. Ya, kalau secara akademik kita nak sebut, tapi bukan secara bantahan, bagi saya tak ada masalah. Tapi membantah, membengongkan orang, pening orang. Mana satu ni? Sebab itu kita mengajar, apa pun kita refer, ni majlis fatwa kebangsaan cakap ini majlis fatwa negeri cakap ni. Selesai isu. Isunya selesai kalau kita tidak mahu membengongkan umat. Tapi kalau kerja kita memang nak suruh orang bengong juga, maka dia akan jadi satu, kita katakan tasadum, atau satu tanakut, perlawanan. Akhirnya ia membawa kepada perpecahan umat. Seperti imam, antara kuasa imam pemerintah, al-imam yarfa'ul khilaf. Imam boleh mengangkat khilaf dan menjadikan masalah itu jadi satu. Kenapa? Melihat maslahat. Kalaupun kita rasa saya tak nak menyanggah, jadikan ia cuma pendapat kita sendiri. Kalau saya pegang sendiri, selesai masalah. Tanpa kita jadikan ia sebagai satu jajaan untuk membawa kepada perkara yang perpecahan, ia lebih teruk daripada kekhilafan itu sendiri. Berpecahnya kita lagi teruk daripada khilaf. Sebab itu ulama sebut al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada kekhilafan itu sunat. Sebab kita tak mahu umat ini terjebak dalam perbalahan. Apa tadi perbalang yang membawa kepada kerosakan. Walau ini semua pandangan ulama, A, B dengan dalil. Dan semuanya benar, semua tak ada masalah. Tapi kalau ada orang cenderung untuk berpecah dan mewujudkan perbalahan, maka mereka tidak faham tentang maqasid atau objektif Islam yang utama, menjaga persaudaraan. Antara objektif umat Islam pertama, walau apa pun mazhab kita, menjaga persaudaraan. Kalau itu Imam Syafi'i rahimahullah, bila dia pergi di kota Baghdad, pada pendapat yang dia pegang, maka dia longgarkan, menghormati pendapat yang lain, kerana mengelakkan perpecahan. Dan sama juga mana-mana ulama. Mana-mana ulama mereka tak mahu mewujudkan perpecahan dengan pandangan mereka. Kerana kita tahu semua ini pandangan ijtihad. Yang paling utama ialah menjaga solidariti, ittihad ummah. Itu paling penting sekali. Dalam bab agama, tuan-tuan, penting ialah bagaimana kita berusaha untuk menguatkan lagi ukhuwah yang ada. Bukan kita mencari apa-apa yang boleh merosakkan, merenggangkan. Bukan atas nama agama kita gunakan untuk berbalah, maka ini satu benda yang songsang. Agama gunanya untuk menyatukan, bukan untuk memecahkan orang. Kita nak satukan orang dengan kepahaman yang betul. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dunia ini boleh berada di tangan, tapi ia tidak boleh berada dalam hati. Tentang dunia ini mudah untuk kita faham. Kata para ulama mengatakan bahawa dunia ini cuma 3 hari. Ad-dunya salasatu ayyam. Kita ada pertama al-ams, semalam sudah berlalu dan tak akan kembali. Ishna walan ya'ud. Kita dah hidup semalam dan dia tak akan kembali semalam. Kemudian hari ini al-yaum, hari ini na'ishuhu walan yadum. Kita hidup hari ini, tapi kita tak tahu habis tak hari ini. Kita tahu. Memang kita hidup hari ini, saya hidup hari ini, tapi apakah sampai ke petang? Wallahu a'lam. Lan yadum. Tak ada orang boleh berkepastian apakah berterusan. Dan kita ada al-ghad, esok. Maka esok la nadri aina sanakun. Kita tak tahu esok ke mana kita. Bagaimana kita? Kerana itu kita diajar hidup dengan sederhana. Hidup dengan redha pada Allah. Hidup dengan sabar. Hidup dengan menyerahkan segala urusan dengan Allah. Hidup dengan hati yang salim. Apa itu hati salim? Hati sejahtera, memaafkan. Hati memaafkan dan hidup dengan hati yang pemurah. Takun as'adan nas, kamu akan jadi orang paling bahagia sekali. Kalau kita tahu kita cuma ada 3 hari dalam hidup, untuk kita hargai betul. Semalam tak akan kembali. Hari ini tak akan berterusan. Esok kita tak pasti. Maka bagaimana cara kita nak hidup? Hidup dengan basatah. Apa itu basatah? Dengan gembira dan sederhana.
Tetapi jangan cari benda yang boleh menyedihkan kita. Cari benda yang boleh mengembirakan kita. Walau sekecil perkara. Melihat anak, melihat cucu, melihat bunga, melihat ikan. Gembira, basah tak? Tenang kita, gembira kita. Tak serabut kita. Dan hiduplah dengan cara redha. Redha apa pun berlaku, saya redha. Kalau kita tak redha pun macam tu juga. Memilih redha menjadikan kita lebih tenang. Dan hiduplah dalam keadaan sabar. Kerana hidup ni, apa pun cara, walau siapa pun kita sabar memang menjadi rukun kepada kehidupan. Orang kaya dia tak sabar ke? Dia pun kena sabar juga. Sabar untuk makan. Dia pun kalau pergi kedai makan kena tunggu juga. Dia pun kena beratur juga kat highway, kat jalan raya. Dia kalau dia naik kapal terbang pun kena beratur juga. Sebab kapal terbang pun tak ada berjalan ikut dia. Dia jauh dah telah ditetapkan oleh syarikat penerbangan bila-bila. Walaupun private jet, dia tak boleh suka-suka nak jalan. Dia mesti dapat kebenaran. Okey, jalan sekarang. Kalau cuaca buruk dia tak boleh terbang. Ini kan kapal terbang saya suka, saya tak boleh. Ini ada pemantau, masa ni tak boleh. Walaupun dia ada private jet, artinya semua orang kena sabar. Semua orang kena tunggu. Semua orang mesti punya sifat sabar. Dan hidup di dunia ini dengan keadaan kita serah pada Allah. Yang terbaik ialah apa yang kita serahkan pada Allah. Tetapi kita tak tahu pun natijah tu berlaku. Kita cuma jangka dan agak. Sebab anak saya masuk universiti, boleh kerja. Bukan itu natijah dia. Itu jangkaan kita. Anak saya dah berjaya SPM, dia akan dapat itu dan ini, tawaran. Bukan itu natijahnya. Itu cuma jangkaan kita. Kita tuan-tuan, waktu kita meneka berdasarkan ilmu dan pengalaman kita, kita bukan meletakkan keputusan. Kita cuma berkata, ia mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Anak kita dah nampak perfect, bagus. Ni boleh jadi orang itu dan ini. Tak semestinya. Kita mungkin melihat sebaliknya. Maka kerana kita hidup dengan takdir Allah, maka serah je lah. Buat apa yang kita boleh buat, kemudian serah keputusan pada Allah. Kita boleh mengancang, tapi bukan kita memuktamadkan. Sebab itu kita sentiasa berharap, insya-Allah anak saya dah keluar universiti, insya-Allah dapat kerja lah. InsyaAllah anak saya dah besar, mudah dapat jodoh lah, insyaAllah. Dapat keluarga yang baik. Ya, itu yang kita patut sebut. Sebab esok suatu benda yang kita tak pasti. Yang kata masa depan, esok pun tak pasti. Sebab tu kita hidup dengan cara ini. Wa kun dha qalbin salim. Jadilah orang yang hatinya sejahtera. Apa dia? Belajar untuk pemaaf dan belajar untuk pemurah. Pemurah itu bukan di tangan tapi di hati. Kata orang yang kalau pemurahnya di hati, maka kalau tak ada di tangan pun dia boleh beri. Bagaimana tak ada di tangan dia boleh beri? Tapi bila saya kata, setiap orang bila dia kata, saya beri bila saya ada sesuatu. Dia ada sesuatu, dia boleh beri. Kalau tak ada, saya tak boleh beri. Tetapi orang pemurah, dia boleh beri dalam keadaan ada atau tidak ada. Dia mampu memberinya. Walau dengan kalimah yang baik. Sebab itu kata Rasulullah, kalau kita tak mampu bersedekah dengan benda, bersedekah dengan perkataan. Tasaddaq. Kata Rasulullah, kalau tak mampu bersedekah, fabi kalimatin tayyibah, dengan kalimah yang baik. Itu sedekah. Doa. Kata Ummu Salamah, waktu seorang datang minta sedekah dan ternyata Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala tak ada apa-apa. Apa kata Ummu Salamah? Barakallahu fiik. Allah berkati kamu dan menjadikan rezeki kamu pada tangan orang lain. Memang tanganku tak ada. Moga Allah jadikan rezeki kamu pada tangan orang lain. Seketika kemudian orang ini dapat rezeki dia. Tentang kita, ruang bersedekah kita banyak. Ruang bersedekah kita bukan sekadar harta. Sebab itu orang yang benar-benar pemurah di hati dia. Bila di hati dia, kalaupun dia tak ada kat tangan, dia bercita-cita nak adakan juga untuk diberi. Kalau kita dah tak ada nak bagi apa, tak ada. Lalu kita tak ingat lagi di hati kita. Kita base pada apa yang ada di tangan. Dah tak ada, tak ada. Tapi orang yang pemurah di hati, saya akan tolong dia esok. Lusa. Nanti kalau saya dapat sesuatu, saya akan tolong. Nabi SAW bila seorang datang minta, dan tak ada benda, kata Rasulullah, kau datang sesuatu padaku, aku akan beri pada kamu. Hati Rasulullah sudah pun merakamkan keperluan orang ni. Dia bukan cakap, dah tak ada lah, habis. Dah tutup file. Tak, dia mencari orang ni kembali untuk diberinya. Sebab saya sampai sesuatu, dia akan beri. Itu nak maksud pemurah di hati.
Kerana orang pemurah di hati, kalau orang tu minta, dia tak akan terhenti di situ. Kalau dia tak boleh beri hari ni, dia akan cari satu masa sehingga dia boleh bagi. Kerana dia pemurah di hati. Walaupun untuk satu tempoh panjang, dia akan cari juga orang ni. Kerana itu kita nak jadi orang yang hati sejahtera. Yang dalam hati ni, tuan-tuan, bila ada sifat pemurah sejahtera. Kemudian kata Syekh, dunia ni walau sehebat mana pun, jangan sampai masuk dalam hati, kerana dunia ni sebenarnya tak ada kebaikan. Melainkan dipergunakan untuk kebaikan. Kalau seorang hamba itu memang benar-benar terfana, masuk terfana, mengetahui hakikat dia siapa, dunia siapa, maka dia tak akan nampak semua itu melainkan Allah. Sebab itu bila kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in berhadapan dengan dunia. Ini Umar Khattab kata, bila datang kepada kamu dua benda, kerana Allah atau kerana dunia, jadikan kerana Allah, bukan kerana dunia. Kerana Allah itu kekal, dan kerana dunia itu akan binasa. Ini Uthman bin Affan. Beliau berkata, dunia memang menarik, menawan hati manusia, semua cenderung padanya, tapi kamu jangan cenderung padanya. Dan jangan kamu percaya pada dunia. Sesungguhnya ia tidak boleh dipercayai. Tentang dunia tidak boleh dipercayai. Ya, tak boleh dipercayai kalau kita kosongkan dia di akhirat. Apakah dunia boleh percaya? Tak, dunia tak boleh percaya. Kita kena sentiasa berhati-hati kerana penipuannya ada. Ketahuilah, dunia tak akan tinggalkan kita melainkan bila mana kita tinggalkan dia. Maksudnya, kejahatan dunia itu akan terus datang menghantui kita sehingga kita tinggalkan dia. Maksudnya tinggal dengan hati kita, bukan dengan tangan kita, hati. Dia mengusingkan kita. Tuan-tuan tengok, apa yang kita kongsi hari ini? Dunia. Walau ia belum berlaku apa-apa. Kita duk fikir anak saya macam mana. Anak kita lagi 5 tahun, lagi 6 tahun, tak apa benda berlaku. Kita terus berfikir masa depan kita. Ustaz, saya ni pencing tak ada bimbang. Awak umur berapa? 20. Allah. Awak cakap umur pencing 55, 60, awak tak tahu apa berlaku. Tapi kebimbangan dia. Tentang dunia jangan dipercayai. Jangan percaya ancaman dia. Jangan juga percaya kepada janjinya. Percaya pada Allah. La tathiqu biha. Jangan percaya pada dunia. Sebab bila kita letak je kepercayaan pada dunia, dia akan kecewakan kita dengan melampau. Kecewakan kita. Jangan, tak apa, saya ada kabel, saya belum tolong. Jangan percaya. Serah pada Allah. Tiba-tiba kabel yang kita harap putus, kabel tengah jalan. Awak jangan bimbang, saya boleh recommend awak sampai awak dapat itu dan ini. Kita, oh ya boleh. Belanjalah makan dulu, kata dia. Dah, kena tipu dah kita. Tuan-tuan, bila kita sebut tentang skamer, ketahuilah sebesar-besar skamer ialah dunia yang telah menghalang kita untuk untung akhirat. Skamer terbesar kita. Kalau skamer tu dia cuma ambil sebahagian duit kita, dan kita cepat sedar. Last sekali kita buat report polis. Tapi dunia ni tak ada orang report polis. Dunia telah tipu saya. Sampai saya tak semayang, sampai saya tak puasa, sampai saya tak peduli perintah Allah. Ada orang report polis, dunia skamer dia? Tak ada. Kerana dia dalam penjagaan syaitan. Dunia berada di tangan syaitan, dicampakkan pada orang yang lalai dari Allah, yang jahil pada hukum hakam agamanya, dicampak sehingga dia tenggelam dan karam di dalamnya. Sebab itu kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, jangan kamu jual dunia kamu untuk dapat jangan, ya bunai, bi' dunyaka li akhiratika. Jualah dunia kamu untuk kamu dapat akhirat. Tapi jangan jual akhirat kamu untuk kamu dapat dunia. Kata beliau, jualah dunia kamu untuk dapat akhirat, kamu untung dua-dua. Tarbahhuma jami'an. Tetapi jangan kamu jual akhirat untuk dapat dunia, takhsarhuma jami'an, sebab kamu akan rugi dua-dua. Kita lihat, bila kita sebut dunia ni, kata Luqman, kalau kita sanggup gadaikan dunia untuk dapat akhirat, dua-dua kita dapat. Tapi kalau kita sanggup gadaikan akhirat untuk dapat dunia, dua-dua kita rugi. Kata ulama, dunia itu umpama bayang. Kalau kita kejar, kita tak akan dapat bayang tu. Jalan dia macam biasa, bayang tu tetap ikut kita. Dan dunia ni macam bayang. Tuan-tuan boleh kejar bayang. Nak kejar lagi. Tuan-tuan duduk je macam biasa, buat kerja macam biasa, bayang tu memang ada dengan kita. Dan namanya kita duduk di dunia, maka Allah memang ada beri bahagian kita. Sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada seorang pun di dunia ini melainkan dia cuma tetamu. Dan tidak ada harta pun yang dipunyai oleh seseorang melainkan dia pinjaman. Tetamu mesti pulang, yang dipinjam mesti dikembalikan.
Tetapi kita faham tu. Saya, tuan-tuan cuma tetamu dunia. Dan tetamu, dia mesti tinggalkan. Tetamu bukan menetap di sini. Kita kat dunia sebagai tetamu. Kita mesti pergi. Cepat atau lambat mesti pergi. Kita ada tempat kediaman kita sendiri, akhirat. Dan harta yang kita dapat itu semua pinjaman. Cepat atau lambat kita kena kembalikan. Kita kena hantar balik. Hantarlah dengan cara terpuji. Hantarlah dengan cara kita dimuliakan. Jangan kita hantar dengan cara kita dihina. Yang akhirnya dia menjadi pusaka dan kita tak dapat manfaat, tapi kita ditanya. Maka hantar harta ini dengan cara terpuji. Dia umpama kalau kita hidup buat pinjaman bank, loan, wa kita mampu menjana keuntungan dengan pinjaman itu. Wa kita menjadi mufrid dan bankrupt kerana pinjaman itu. Ada orang bijak sana, dia gunakan pinjaman bank untuk jana kekayaan dia. Maka bagi dia tak cerdik kalau kita beli sesuatu dengan duit kita. Jangan beli duit kita. Beli dengan duit bank. Kita untung. Berbisneslah dengan duit bank. Bukan duit kita. Dengan duit bank, dia jana keuntungan bilion. Ini orang pandai. Lepas tu ada setengah pakar-pakar kawan kata, orang berkata untuk kaya jangan berhutang. Dia salah. Untuk kaya kamu mesti berhutang. Ini yang bercakap dan pakar ekonomi. Dia bercakap pada aspek dia positif. Kalau orang kata, kalau nak kaya jangan berhutang. Kalau awak tak berhutang macam tu, jawab. Biasa je. Kereta tak ada, rumah tak ada. Tapi nak kaya awak kena berhutang. Berhutang itulah kekayaan. Berhutang. Tapi kalau kita pandai. Kalau kita pandai, memang betul. Kita jumpa ramai orang kaya kerana hutang. Tapi kita juga jumpa lebih ramai orang miskin kerana hutang. Bankrupt, muflis, diburu 7 keturunan kerana hutang. Sama juga dunia. Dunia ni hutang. Kita pandai uruskan hutang. Segala harta yang Allah beri pada kita, kita bahagia. Kita tak pandai, kita bankrupt seteruk-teruknya. Maka inilah dia amanah Allah Ta'ala pada kita. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.